awal sekali sesi pengenalan iaitu aquaculture ialah proses menternak spesies mati iaitu haiwan dan tumbuhan di air masin, tawar dan payau di dalam persekitaran yang terkawal. Selain itu, antara aktiviti aquaculture ialah pemprosesan, pemasaran produk dan sebagainya. Matlamat utama aquaculture ialah meningkatkan kualiti dan kuantiti ternakan serta memaksimumkan penggunaan tanah yang sedia ada dan perairan yang sedia ada. Dan untuk mengaplikasikan elemen aquaculture ini, kami telah diberikan tugasan di bawah VAA 3023 untuk membuat satu tugasan penjagaan ikan perhiasan, iaitu ikan gupi, bermula daripada proses pembelian ikan sehinggalah proses rutin penjagaan harian. Dan dalam aktiviti tugasan ini kami memperoleh segala ilmu dan input yang sangat berguna dan pengalaman yang tidak boleh dibeli di mana-mana sahaja. Saya akan menerangkan berkaitan alatan yang digunakan untuk dalam proses penjagaan ikan. Yang pertama adalah master kit untuk memeriksa kualiti air, kemudian penimbang, penyauk ikan, estot, metal air pump, bubble wall aquarium, klorin, anti klorin, kemudian silikon tubing, dan juga yang terakhir adalah aquarium air pump. Saya akan menerangkan berkaitan proses penyediaan peralatan sebelum kita menjalankan proses penjagaan ikan. Okay, peralatan yang pertama adalah aquarium. Kita perlu menyediakan aquarium besar kecil dan juga aquarium besar besar. Kemudian kita perlu bersihkan aquarium dari segala kotoran. Dua aquarium ini perlu dibersihkan menggunakan sabun ataupun sehingga bersih menggunakan air pipe. Setelah akuarium dibersihkan, bagi akuarium bersaiz kecil, isikan air 3/4 daripada isi padu akuarium. Akuarium kecil ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan ikan. Kemudian bagi akuarium bersaiz besar, kita penuhkan isi padu air sehingga penuh saiz akuarium ini. Kemudian akuarium ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan air. Klorin akan dituang dengan sukatan yang berbeza bagi setiap saiz akuarium. Bagi akuarium bersaiz kecil, sukatan bagi anti klorin adalah 2.5 ml. Bagi akuarium bersaiz besar, klorin akan dituang satu penutup penuh iaitu 25 ml. Setelah klorin dituang, kita akan menunggu dari 24 jam sehingga seminggu untuk meletakkan ikan ke dalam tangki akuarium. Kaedah pelaksanaan tugasan ini kami juga menggunakan kaedah pemerhatian. Melalui kaedah pemerhatian ini dapat disimpulkan berkaitan dengan keadaan ikan dan juga keadaan air. Dalam masa yang sama, melalui kaedah pemerhatian ini kami juga melihat melalui demonstrasi tenaga pengajar, dan melalui demonstrasi ini membantu kami berkaitan bagaimana mengurus ikan tersebut. Antara permasalahan yang timbul sepanjang mengurus spesies akuatik ialah pengawal kualiti air. Kualiti air yang tidak terjaga boleh memberi kesan buruk kepada spesies akuatik. Contohnya, jika kita ingin menguji pH air, kita perlu mengambil sampel air sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan pH sebanyak 3 titik. Kita perlu biarkan sampel tersebut selama 5 hingga 10 minit. Okay. pH yang terbaik adalah di antara 6.5 hingga 8.5. Manakala amonia pada tidak boleh melebihi 0.25. Kadar amonia yang tinggi akan menjejaskan kesejahteraan ikan akuatik. Manakala nitrat tidak boleh melebihi 0. dan nitrat 5.0. Jadi untuk penyelesaian bagi permasalahan yang timbul, kami mempelajari cara menjaga kualiti air dengan sebetulnya, di mana kami perlu menukar air sebanyak 2 kali dalam seminggu dan menguji kualiti air di antara 1 hingga 2 minggu sekali. Hal ini secara tidak langsung boleh membantu kami dalam mengurus kualiti air dengan sebaiknya agar kesejahteraan ikan terjaga daripada sebarang ancaman. Kesedaran yang
timbul ialah kesukaran dalam mencari barang. Dan bagi kami menjumpai barang yang kami mencari seperti terawang dan juga daun-daun. Kami hanya menjumpai batu berwarna-warni. Namun begitu, perkara yang menyebabkan kami mencari jam penyelesaian untuk mencari barangan secara atas talian sahaja. Ini membantu kami untuk mencari barangan yang kami rancang seperti batu-batu terawang dan juga daun-daun dengan harga yang lebih berpatutan. Dalam mengendalikan tugasan ini, terdapat banyak impak dan hasil yang kami dapat. Yang pertama, menambah ilmu dan kemahiran. Tugasan pengurusan ikan hiasan ini memberikan banyak ilmu dan kemahiran kepada kami. Kami dapat mempelajari kaedah yang betul dalam menguruskan ikan hiasan, bermula daripada proses penyediaan akuarium hinggalah ke proses penyimpanan semula peralatan. Selain itu, dalam tugasan pengurusan dan pemeliharaan ikan hiasan ini, kami juga telah mendapat bantuan daripada ahli kumpulan yang lebih mahir. Mereka berkongsi kemahiran untuk memasang peralatan akuarium ikan hiasan supaya ikan yang dijaga lebih sihat. Di akhir tugasan ini, kami dapat mengenal, memasang peralatan akuarium dan memeriksa tahap kualiti air di dalam tangki. Seterusnya, sifat bekerjasama dapat dipupuk. Dalam menjayakan tugasan memelihara ikan hiasan, tidak dapat dinafikan bahawa kerjasama yang baik antara ahli kumpulan adalah kunci kepada kejayaan dalam pengurusan ikan hiasan. Kami mengamalkan sifat tolak ansur dan rasa tanggungjawab sesama ahli kumpulan. Hal ini disebabkan oleh jadual kami yang berbeza antara satu sama lain. Sikap yang diterapkan ini telah berjaya mengeratkan kerjasama dan memupuk kesepahaman dalam menentukan ahli yang bertugas pada setiap hari. Dengan adanya kesepakatan ini, kumpulan kami mampu menjayakan tugasan tanpa ada perbalahan. Kesimpulannya, melalui tugasan ini, kami bukan sahaja dapat pengetahuan, malahan kami dapat pengalaman dalam menjaga dan memelihara ikan hiasan. Terima kasih. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.